Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, sini pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir ini dan kita memasuki surah Al-Ahqaf pada 6 ayat yang awal. Kita menyambung kembali bincangan pada ayat keempat, 5 dan 6, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صدق الله العظيم. Katakanlah, terangkanlah padaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau apakah mereka bersyarikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab sebelum Quran ini, atau peninggalan dari kepengetahuan orang terdahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan siapakah yang bersesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, dan saya sembahan mereka akan menjadi musuh mereka dan mengingkari mujaan-mujaan mereka. Tuan-tuan, telah kita pelajari pada kuliah yang lalu, hukum wakaf di sini melihat kepada Quran wakaf ibtida, yang karangan Tan Sri Datuk Hasan Azhari. Dibenarkan di sini, Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh. Bagi mereka yang pendek nafasnya boleh berhenti di sini. Tapi panduannya mesti ambil semula daripada aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Itu juga pada ayat kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Nak ambil semula tak boleh ambil wa hum an du'aihim ghafilun. Ambil semula daripada sebelumnya, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Pelajari ya tuan-tuan, hukum wakaf ibtida' ni satu kaedah yang mudah difahami menerusi Quran wakaf ibtida'. Para pendengar yang hati dan dikasihi Allah sekalian, ini golongan musyrikun telah dicabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah, perlihat kepadaku apa yang mereka boleh cipta daripada bumi. Tunjukkan kepadaku mana tempat yang dibuat darinya. Atau adakah dia menyertai Allah dengan construction langit? Mereka tak ada apa-apa pun. Tak boleh nak buat apa-apa. Akal yang murni tetap akan mengatakan tak ada gunanya menyembah patung yang tak ada manfaat ini. Tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya orang menyembah patung ni, kalau ikut pada zaman dahulu, mengikut kisah yang dikemukakan perjuangan seorang sahabat yang telah mengislamkan semua penduduk Madinah, kebanyakan rumah di Madinah, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa ardah. Ini merupakan muallim Rasulullah yang telah pun mengislamkan ramai orang di Madinah. Antara yang mendapat petunjuk hidayah Allah SWT ni seorang bernama Amr bin Al-Jamuh. Ni Amr bin Al-Jamuh ni terkenal dengan nama Syekhun azama ala an yata' bi arajatihi al-jannah. Seorang tua yang berazam untuk memasuki syurga dengan kakinya yang tempang. Ni Amr bin Al-Jamuh ni adalah seorang yang terkemuka antara ketua penduduk Yathrib, yang anggap Sayyid Bani Salamah. Sayyid ni mana ketua tuan-tuan, penghulu. Dia ada anak 3 orang, nama anaknya Mu'az dan juga Khalad. Ini merupakan anak-anak lelaki ketiga-tiganya. Anak lelaki yang 3 orang ni akhirnya masuk Islam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diusahakan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum wa ardahum.
Ni anak-anak Amr bin Al-Jamuh yang 3 orang ni mengetahui sangat tentang ayahnya yang amat menyayangi patung Manat. Mim nun alif ta marbuta. Bagaimana sayangnya Amr bin Al-Jamuh kepada patung berhala yang dibuat dari kayu yang mahal ni, tuan-tuan. Pada suatu hari dia mengingatkan isterinya. Dia berkata pada isterinya, wahai isteriku, kau tolong pastikan janganlah anak-anak kita bertiga ini mengikuti jejak langkah kawan-kawannya yang telah murtad daripada agama datuk nenek moyang, mengikuti ni budak bernama Mus'ab bin Umair ni. Maka isterinya berkata, baiklah bang, akan dipastikan. Tapi mereka ni kita tak boleh nak elak bang, orang-orang muda, ada kawan-kawan. Maka ada sedikit sebanyak mereka terpengaruh dengan kawan-kawan. Ya ke? Dia merasa macam nak marah. Baiklah, bawa kepada aku anak-anak ini supaya aku bertanya kepada mereka apa yang mereka, apa bentuk pengaruh yang telah mereka lalui itu. Maka isterinya, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, usahakan untuk datangkan anaknya. Maka memang benar anaknya kata, betul bapak, kita ada hafal lah beberapa yang dipelajari bersama-sama dengan kawan. Kalau begitu dengarkan pada ayah apa yang telah kau hafal tu. Berkatalah seorang daripada anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah sampai habis. Waladdallin. Amr bin Al-Jamuh ni seorang Arab. Dia faham bahasa Arab, dia faham struktur bahasa Arab, dia faham keindahan gaya bahasa. Lantas dia berkata, ma ahsana hadzal kalam wa ma ajmalah. Cantiknya perkataan ini. Semua perkataan yang diajar oleh Mus'ab bin Umair ini adalah seperti ini wahai anak-anakku. Jawapan mereka, ya, memang beginilah yang diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau dah masuk Islam? Dia pun terkejut. Dia kata tak boleh jadi anak-anak. Ayah mesti tanya dulu kepada mana, melihat bagaimana pandangannya terhadap Islam ini. Memang bahasanya indah, tapi ayah tak nak kena minta pandangan kepada mana dahulu. Mana ni patung, tuan-tuan, apa dia boleh buat? Patung kayu ni apa dia boleh buat? Tapi orang Arab dahulu, untuk pengetahuan tuan-tuan, disebut oleh dalam sirah Ibn Hisham, disebut oleh para ulama muhaqqiqin di kalangan ahli sirah, bila mereka nak bermesyuarat dengan patung berhala ni, maka dia akan upah dia seorang perempuan tua di kawasan kampung mereka yang sudah tua. Agaknya orang sudah tua ni pada mereka ikhlas, tak ada kepentingan dunia. Mana boleh tak ada kepentingan dunia, tuan-tuan. Perempuan yang akan duduk dalam patung itu lalu ditanya, maka perempuan tersebut akan jawab, kononnya ilham daripada langit, ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punya sesatnya. Lalu perempuan tua yang masuk dalam patung ni ditanya, apa pandanganmu tentang, maka dia akan jawab, ikut ilham. Kononnya ilham itu sebut datang dari langit, kerana dia seorang perempuan tua yang tak ada kepentingan dan duduk pula dalam patung. Jadi patung ni ada connection dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kerja orang Arab zaman dahulu yang sesat dengan patung-patung berhala mereka. Lalu dia berkatalah kepada patung ni selepas perempuan tersebut masuk, apa pandangan kamu tentang Tuhan yang baru yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair? Dia ajak aku untuk masuk Islam. Ayatnya cantik-cantik. Aku tidak membuat keputusan sehinggalah aku bertanya kepadamu dulu, wahai mana. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Tapi pada kali dia bertanya ni, nampaknya tak ada orang perempuan tersebut yang boleh diambil, di-engage, boleh dibayar. Tak ada seorang perempuan pun yang layak untuk, yang dapat masuk ke dalam patung itu untuk menjawab soalannya. Maka patung itu tak boleh jawab lah. Bila tak boleh jawab, dia kata, la'allaka kad ghadibta, agaknya engkau marah pada aku ni. Kalau gitu tak apalah, besok aku tanya lagi. Punya tak pandai dan bodohnya orang Arab zaman dahulu ni, tuan-tuan, ketika mereka menyembah patung berhala. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, waktu malam anak-anak yang bertiga ini, Mu'az dan juga Khalad, 3 orang ni pergi ambil patung mana yang bapak dia tempang, pergi sujud, rokok, minta pandangan daripadanya ini. Mereka ambil patung berhala ni, patung kayu ni, campakkan ke dalam tempat sampah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila bangun Amr bin Al-Jamuh, dia datang nak sembahyang subuh pada patung berhalanya, nak menyembah waktu pagi. Tiba-tiba dia melihat tak ada. Mana perginya? Dia bertanya kepada isterinya, mencari-cari, akhirnya dia mendengar cerita ada satu patung telah dicampakkan dalam patung buangan sampah. Kelang kabut dia pergi ke situ, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Dia berkata kepada isterinya, pada anak-anaknya yang buat-buat tak faham saja. Isterinya telah masuk Islam waktu itu, tuan-tuan. Isterinya masuk Islam bersama dengan anak-anaknya. Tapi isterinya tak sampai hati nak bercakap pada suami yang baik ini tentang hidayah, kerana dia seorang yang sangat baik, cuma hidayah belum sampai kepadanya, dan mereka pun tidak menguasai lagi fiqh dakwah pada waktu itu. Nampaknya isteri dan anak-anak hanya mendiamkan diri.
Padahal mereka semua tahu perancangan berlaku semalam. Dia buang je patung tersebut. Akhirnya tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dia pun ambil patung itu dengan susah payah, dengan bantuan orang lain, basuh, memakaikan wangian, seletak ke tempat itu balik semula. Wahai patung, kalau aku tahu siapa yang melakukan perkara ini kepadamu, tentulah aku akan kerjakan dia. Amma wallahi law a'lam man fa'ala hadha la akhzaitu. Kalau aku tahu siapa yang buat pada engkau begini, aku akan kerjakan dia, aku akan pukul dia habis-habisan. Agaknya begitulah maksudnya tuan-tuan. Pada malam kedua, anak-anaknya bertiga dengan berani sekali mengambil patung tersebut, buang lagi sekali tuan-tuan. Dan pada kali ini dilumurkan dengan najis sekaligus. Maka bangunlah dia pada hari kedua, mendapati patung berhala tersebut sudah hilang. Akhirnya dapat tahu telah dibuang. Ambil lagi sekali, bersihkan, sucikan, wangikan. Dan dia pun masih lagi marah dalam hatinya dan tindakannya, kata-katanya. Tapi hari ketiga masih lagi berlaku perkara tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kali ini anak-anak yang bertiga ni dengan bantuan anak-anak orang Islam yang lain, orang muda yang lain, ikat patung tersebut dengan bangkai anjing yang sudah mati. Qaranuhu ila kalbin mayyitin bihablin. Diikat patung ini dengan bangkai anjing yang sudah mati. Dibuang lagi ke dalam tempat sampah untuk hari yang ketiga. Terkejut Syekh ni pada hari yang ketiga, dia mati patung yang tidak ada. Dia pun jadi marah, pergi cari lagi tempat tersebut. Kini dilihat dia nak mengambilnya pun tak sempat kerana patung tersebut sudah diikat dengan anjing, bangkai anjing yang mati. Bahkan dalam kisah tersebut, pada hari kedua dia telah letakkan, bila dua kali berturut-turut patung itu dibuang ke tempat najis, tempat sampah, kini diikat di leher patung tersebut satu pedang. Dia berkata kepada patung ini pada malam ketiga anaknya telah membuangnya itu, wahai patung, kau ni sepatutnya mampu mempertahankan dirimu sendiri. Ini ada pedang di lehermu, kalau siapa musikmu kau pancung dia. Akhirnya Amr bin Jamuh ni menggunakan fikiran dia tuan-tuan. Hari ketiga dia melihat masih lagi patung tu diumbankan ke dalam lubang tempat buangan sampah. Dan kali ini lebih malang lagi, berbelit sekali dengan pedang tersebut di lehernya. Dan ada anjing lagi diikat pada patung tersebut. Maka dia berkata, wallahi law kunta alihatan lam takun, wallahi law kunta ilahan lam takun, anta wa kalbun wastabirin fi qarni. Demi Allah, kalau engkau ni Tuhan, tak kalah engkau tak boleh bertahankan dirimu sendiri. Anjing ni diikat dengan engkau dan engkau hina seperti ni, pedang pun tak boleh berfungsi apa-apa. Memanglah engkau ni bukan Tuhan. Kini Amr bin Jamuh tuan-tuan dengan hikmah bijaksana anak-anaknya memainkan itu, akhirnya membuahkan hasil. Dia pun masuk Islam. Dan kini tuan-tuan dalam hati dan dikasih sekalian, mempersembahkan jiwa raganya walaupun dengan tempang dia untuk berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya tuan-tuan, kalau kita baca dalam Al-Isabah oleh Imam bin Hajar Al-Asqalani, dia ni meminta merayu kepada Nabi untuk turut serta dalam perang Uhud, sedangkan dia tidak boleh pergi kerana keadaan kesihatannya tak membenarkan. Dia tempang dan anak-anaknya 3 orang sudah menjadi wakil, tapi dia tetap nak pergi. Berjuanglah dia bersungguh-sungguh tuan-tuan, sehingga dia telah pun mati syahid. Dan dia telah berjanji kepada Rasulullah SAW, dia nak berjumpa Allah SWT di akhirat dalam keadaan tempang. Nak berbangga dengan tempangnya pun, dia pergi juga ke medan jihad. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, bila anak-anaknya larang untuk pergi, dia menjadi sangat marah. Dia kata, apakah kamu saja nak masuk syurga? Ayah tidak masuk syurga. Tidak, ayah akan pergi juga untuk berjuang sampai mati, kerana ayah berbangga berjumpa dengan Allah SWT dengan tempang. Ini cerita orang sembah patung berhala tuan-tuan. Jadi kalangan kita, kalau dapatlah berhujah dengan kawan-kawan di kalangan orang Islam, orang bukan Islam yang baik, tapi masih tidak ada hidayah ke mereka, cuba bentang ke mereka isu-isu seperti ini. Tanya kepada mereka perkara seperti ini yang simple-simple. Boleh tak selamatkan kamu? Kalau kamu sakit, pada siapa yang kamu minta? Kalau anak kamu nak jawab peksa, pada siapa kamu minta? Saya mereka akan menjawab pada Allah SWT sebenarnya. Jadi apa gunanya patung berhala tersebut? Jadi ini adalah hukum logik yang Allah kemukakan kepada musyrikun. Mereka memahami firman Allah SWT di sini. Nampaknya mereka tidak ada hujah. Mereka tahu asal usullah kebenaran, akidah yang benar cuma dipesongkan oleh hawa nafsu. Kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penyembahan datuk nenek moyang yang dahulu karib dengan Allah SWT, yang saleh. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami sembah patung berhala ni bukan kerana nak sembah sangat, tapi kerana kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah. Dahulu mereka merupakan orang saleh. Maka bila menggunakan mereka sebagai wasilah, orang tengah, senanglah untuk dapat apa yang diharapkan kepada Allah SWT. Ini logik akal orang-orang kafir pada masa itu.
Sedangkan mereka ni mengharap satu kemuliaan daripada patung berhala tersebut. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Mereka menjadikan selain Allah itu sembahan agar menjadi penolong mereka, sekali-kali tidak. Mereka yang disembah selain Allah itu akan engkar pada penyembahan itu, dan di kiamat tidak akan beri apa-apa ruang per mereka untuk selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat besok menjadi musuh bagi mereka. Inilah perkara yang kita belajar daripada sirah para sahabat, bagaimana perjuangan mereka. Akhirnya akal yang tidak digunakan betul itu mampu ditumpaskan, dikalahkan, dan bersinar nur iman dalam diri seorang sahabat yang mulia seperti Amr bin Jamuh oleh anak-anaknya. Kerja dakwah ni harus dilakukan berusaha, tuan-tuan. Bacalah ayat ini dan cuba amalkan apa yang kita mampu, kerana Allah SWT tidak pernah mentaklifkan atas kita di luar kemampuan kita. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7 hingga berikut daripada surah Al-Ahqaf. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.